So nama diberi Sayyidatul Masyidah Aisyah binti Suhaimi, merupakan pelajar tahun 4 dalam bidang kejuruteraan mekatronik dua ijazah lah. Sekarang berumur 23 tahun dan berasal daripada Melaka. Sebelum saya melanjutkan pelajaran di UMP, saya merupakan pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka lah dalam bidang sains tulen. Dan sebelum tu saya bersekolah menengah di sekolah biasalah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Besar Tampin. Jadi saya kebanyakannya membesar di Negeri Sembilan lah. Kerja sukarelawanan saya yang melibatkan dengan khidmat masyarakat ni bermula masa saya di Matrikulasi Melaka lah. Di mana saya menyertai aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan oleh kelab yang saya sertai, iaitu kelab taekwondo di Matrikulasi. Waktu tu memang kami pergi ke sana dan program kesukarelawanan tu dia dilakukan di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil lah di kawasan Ladang. Jadi dekat sana tu yang tu memang the very first aktiviti saya dalam kesukarelawanan bersama masyarakat. So dekat sana memang first experience saya pergi menyantuni kanak-kanak dekat sekolah tu, and then pergi memasak, cek kelas, dan waktu tu pun sebab kawasan tu kawasan banjir. Jadi kami pun macam membersihkan macam kayu, meja, terusi dan sebagainya lah. Dan ada jugalah buat sikit aktiviti bersama kanak-kanak kat situ, macam sukaneka. Kalau macam bagi saya, kesukarelawanan tu adalah pecahan bagi saya, sebab sukarelawan dalam skop saya bukan sahaja melibatkan untuk kita melibatkan diri dalam khidmat masyarakat, tetapi mungkin dalam program-program. Jadi kalau macam di sekolah menengah memang saya aktif lah dalam berprogram. Kalau macam sekolah ada buat majlis-majlis, memang saya suka rela lah untuk jadi MC ke ataupun jadi AJK hadiah dan sebagainya lah. Jadi kalau macam dekat UMP ni ada beberapa kelab yang saya aktif lah. Kalau macam waktu saya tahun 1 memang saya aktif dalam kelab double degree saya. Sekarang dipanggil UMP Hochschule Community Club, di mana saya pernah menjadi timbalan pengarah lah untuk program bersih pantai bersama pelajar Jerman yang lakukan mobility di UMP. Dan kalau macam baru-baru ni, waktu sebelum puasa hari tu, dan waktu tu pun saya tengah intern, adalah menyertai program kesukarelawanan di Raub Pahang, di perkampungan orang asli. Kalau macam dekat UMP ni, platform pertama saya adalah melalui Pusat Islam dan Pembangunan Insan lah. Mana pada tahun 1 saya telah menjadi sukarelawan untuk Karnival Mahabah. Dan waktu tu saya jadi sukarelawan untuk program bicara histeria lakonan atau realiti yang disampaikan oleh waktu tu pengarah pimpin, iaitu Profesor Madya Dr. Mahyudin. Jadi waktu tu saya jadi pengacara majlis lah untuk program bual bicara tu. Jadi melalui daripada situ barulah saya first time rasa kesukarelawanan dekat UMP ni. Barulah saya macam, oh best juga kalau saya menyertai mana-mana kelab. Jadi kelab pertama yang saya sertai adalah yang tadilah UMP Hochschule Community Club, kelab double degree tu. Dan yang kedua adalah kelab rakan siswa Yadim UMP lah, di bawah Pusat Islam. Jadi melalui penglibatan dalam RSY UMP, kita panggil RSY UMP, banyaklah program-program yang saya sendiri initiatekan untuk program kesukarelawanan, dan juga saya melibatkan diri. Dan daripada situ pula saya terlibat dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Kalau yang saya sendiri initiatekan adalah program baru ni lah, yang waktu bulan Ramadan hari tu, program antara program Ihya Ramadan bawah RSY UMP, iaitu program Ziarah Mahabah. Kami lakukan khidmat komuniti di rumah anak yatim Hembusan Kasih Sayang di Kuantan, di mana di sana selain daripada aktiviti yang macam biasalah, kita gotong royong, chat apa semua, kami menyantuni anak-anak yatim dan asnaf dekat situ, dan juga kami masak sendiri untuk program buka puasa lah kat situ. Macam yang saya cakap, macam sebelum ni saya ada pergi ke perkampungan orang asli di Raub Pahang lah, di mana nama program tu Dakwah Ummah. Kita menyantuni golongan orang asli mualaf lah yang dah masuk Islam dekat perkampungan Ruai, Sungai Ruai kita besar. Sebab yang uniknya perkampungan Sungai Ruai ni, dia ada hulu dan hilir tau. Jadi yang dekat hulu tu kebanyakannya orang asli yang bukan non-Muslim lah, yang non-Muslim. Dan dekat hilir ni perkampungan yang Muslim.
Jadi memang kalau kita pergi sana nampaklah dua perbezaan antara dua kampung tu. Jadi disebabkan itulah kita ke sana, kita bantu dalam dari segi fasiliti lah, kita buat perpaipan untuk bantu masyarakat orang asli di sana berwuduk. Kita buat gotong royong, merewang, memasak. Lepas tu kita pun ada juga menyampaikan sumbangan zakat. Kalau macam bagi saya, dengan melibatkan diri aktiviti kesukarelawanan ni, dia healing untuk saya tau. Sebab bila kita tolong orang, kita nampak orang gembira dan kita berkomunikasi, kita tahu latar belakang orang tu macam mana kehidupan dia. So bagi saya dia macam merawat jiwa saya lah, sebab dalam kehidupan yang busy dengan pelajaran dan isu-isu lain pula kan. Jadi bagi saya ni adalah salah satu untuk saya escape daripada kehidupan yang sangat sibuk, untuk healing, bagi healing lah sebab jalan-jalan jadi itulah bagi saya. Dan pada masa yang sama saya juga boleh asah saya punya kemahiran, macam kemahiran bercakap, kemahiran untuk menyampaikan, dan pada masa yang sama juga saya belajar untuk macam mana kita nak manage satu program tu. Bagi saya lah, untuk mahasiswa sebelum menguruskan organisasi, dia perlu menguruskan diri dia sendiri dulu, terutamanya dalam pengurusan masa lah. Jadi kalau macam saya dengan kos duit ijazah yang memang sibuk dengan kelas, lepas tu dengan kalau macam sebelum ni terlibat dengan Majlis Perwakilan Pelajar, tanggungjawab sebagai ketua pelajar juga. Jadi yang pertama sekali memang pengurusan masa lah, sebab melalui pengurusan masa kita akan ada disiplin kita. Jadi bila kita dah ada dua, pengurusan masa dengan disiplin ni, ketiga baru kita boleh dahulukan kita punya minat lah. Jadi kalau macam kesukarelawanan ni memang bagi saya minat saya lah, sebab kalau macam mak saya pun dekat rumah dia memang selalu ajak macam, jom pergi surau tolong memasak untuk kenduri malam nanti. Ataupun memang saya boleh kata saya punya sikap kesukarelawanan ni daripada mak saya lah, sebab mak saya memang suka ajak saya pergi, sebab mak saya doktor. Jadi kalau macam ada kempen-kempen derma darah pun mak saya akan jom tolong dekat kempen derma darah, tolong isikan borang, tolong sortkan patient untuk giliran diorang derma darah, macam itulah. Perkara yang bagi kesan dekat saya adalah bila kita berkomunikasi dengan orang tu, kita tak boleh judge dia. Terutamanya dalam kita buat kesukarelawanan kan, kita pergi satu tempat. Lepas tu sebab saya pun aktif juga bergiat kerja-kerja sukarelawan dalam, kalau pernah dengar lah YOSH, dia bawah Mind Fund Action, sebuah NGO. Kalau macam setiap bulan tu kadang-kadang saya adalah turun, kalau macam dekat Kuantan ni selalunya digambar lah kita akan edarkan rezeki umat untuk golongan-golongan yang memerlukan lah. Jadi bila macam kita bagi tu, kita memang selalu akan buat interview macam mana ini dan itu dan sebagainya. Jadi yang memberi kesan kepada saya, walaupun kita interview orang tu, lepas tu dia cerita kat kita apa semua, kita boleh mendengar tapi kita tak boleh judge, sebab benda yang dia cerita tu kepada kita selalunya yang dia nak kita dengar, tapi dia selalunya tak akan ceritalah benda yang behind that, apa yang berlaku kan. Jadi yang memberi kesan pada saya yang itulah, sepanjang jangan kita judge orang pertama. Lepas tu yang kedua, bila kita nak memberi sesuatu tu, kita tak boleh mengharapkan balasan. Kalau macam saya travel sendiri kan, datang ke UMP pun daripada Melaka ke Pahang pun memang drive. Jadi kerja-kerja kesukarelawanan pun saya pergi pun memang drive sendirilah, semua peruntukan daripada diri sendiri. Terima kasih jugalah kepada mak ayah saya, selalu support financially lah dan selalu sokong apa benda yang saya suka buat. Jadi kita tak boleh harap apa yang kita bagi kita akan dapat balik, tapi kita boleh mengharapkan bila kita mudahkan urusan orang lain, Tuhan akan memudahkan urusan kita. Dengan kita melibatkan diri dalam sukarelawanan, bagi saya lah macam mana ia mematangkan diri saya adalah dengan kita mengambil iktibar daripada kisah orang lain. Contoh kalau macam saya healing kan. So kalau macam kadang-kadang tu saya pergi program sukarelawanan pun kadang-kadang ada juga waktu tu saya serabut. Lepas tu walaupun saya rasa macam tak cukup masa ni, tapi gagahkan diri juga pergi apa semua kan. Lepas tu bila kita tengok kesusahan orang lain dan kita bandingkan kesusahan orang lain tu dengan kesusahan diri kita, tu yang baru dia mengajar saya untuk berfikiran matang lah. Mungkin pada sebelum ni saya macam
rasa macam aduh, saya lah yang paling susah, yang paling banyak masalah apa semua, dan masalah saya ni tak boleh dapat diselesaikan. Tapi bila saya tengok orang lain yang memang dalam kehidupan dia itu sahaja pilihan yang dia ada, jadi saya macam ada rasa kesyukuran lah dekat diri saya untuk macam patutnya bersyukur sebab masih ada ni, masih ada tu orang ni, dia punya pilihan hanya tu saja. Sedangkan saya ada pilihan lain, ada alternatif lain untuk saya selesaikan masalah tu, untuk saya confront masalah saya tu. Jadi yang itulah saya rasa yang paling memberi kesan kepada saya, impak kepada saya, terutama dalam cara saya berfikir lah. So kalau dorongan yang dapat paling kuat untuk saya terus melakukan kerja-kerja kesukarelawanan ni, saya boleh kata adalah daripada keluarga saya lah. Kerana memang kalau sebab saya memang jarang balik. Bukan jarang balik lah, macam selalu balik, tapi balik kejap-kejap. Macam tu, tak berapa lekat lah dekat rumah. Jadi kalau macam keluarga saya, dia tahulah kalau saya tak balik tu, kalau tak berprogram, saya kelas. Kalau tak kelas, saya berprogram. Macam tu. Jadi dorongan paling kuat mak saya lah. Sebab mak saya ni dia sangat memberi inspirasi kepada saya lah. Sebab daripada latar belakang keluarga mak saya ni, saya macam belajar macam walaupun kita ada kita memiliki segalanya, tapi mesti ada satu yang kita tak miliki. Macam itulah. Walaupun kita sehebat mana pun, tapi kalau macam Allah dah cakap benda tu bukan untuk kita, macam itulah. Dan kita kena meredai lah apa benda yang kita tu. Jadi itulah dorongan saya paling kuat. Dan lagi satu dorongan paling kuat, saya memang sangat-sangat berpegang pada bila kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Bila kita bantu orang, kita tak akan dapat balasan daripada orang, tapi kita for sure dapat balasan daripada Allah. Dorongan dan kawan-kawan tu ada juga. Tapi sebab mereka tahu saya pun sibuk apa semua, jadi kebanyakannya dorongan mereka lebih kepada akademik lah. Jadi kalau macam setakat ni saya tak pernah lagi abaikan akademik saya untuk kerja-kerja kesukarelawanan. Cumanya mereka banyak membantu dalam bantu saya belajar untuk catch up apa yang belajar dalam kelas, untuk terangkan, sebab saya pun tak adalah seorang yang cepat tangkap bila belajar tu. Jadi melalui perbincangan apa semua, kawan-kawan saya di situlah dia. Kalau macam ada waktu program kesukarelawanan tu, saya macam ada rasa macam nak berkongsi, saya berkongsi dengan orang. Mestilah saya ajak. So kalau macam dekat UMP ni, melalui RSY UMP ada banyak program yang bawa teras kesukarelawanan. Jadi setiap kali macam program tu, saya akan ajak macam, jomlah daftar kelab ni apa semua. Nanti kat sana kita pergi buat ni apa semua. Jadi mereka itulah. Dan kalau macam saya pergi ke macam kafe ke apa, kalau macam ada pelajar-pelajar junior kan, jumpa saya, yang kenal saya, nak berborak kan, benda-benda macam ni lah saya share dekat diorang, supaya mereka ni datang universiti bukan untuk belajar je, tapi untuk bawa mereka keluar daripada comfort zone diorang, untuk belajar tentang kehidupan lah. Sebab memang dekat universiti kita ada campus life, tapi kita kena belajar juga cara untuk bermasyarakat dekat luar. Kalau macam yang dekat UMP ni, saya tengok kerja-kerja kesukarelawanan ni banyak yang terlibat, macam yayasan UMP ataupun kelab-kelab yang aktif lah, macam Ismartif dan sebagainya. Tapi kalau macam di kalangan batchmate saya lah, saya kata dalam batchmate aku saya, mereka banyak tak aware, tak cakna dan kurang rasa minat lah untuk libatkan kerja-kerja sukarelawanan ni. Jadi kalau di peringkat UMP, saya tengok kurang lah penglibatan kesukarelawanan tu, melainkan aktiviti tu menarik. So kalau macam kebanyakan saya tengok badan pelajar yang dekat UMP ni, kalau macam melaksanakan program yang lebih kepada bersifat sukan ataupun perniagaan. Kalau kesukarelawanan tu kurang. Kalau sebab dekat Pahang ni banyak pantai, so kesukarelawanan kebanyakannya adalah bersih pantai. Macam tu. Jadi bagi saya lebih baiklah untuk kita menjalankan aktiviti kesukarelawanan tu yang melibatkan masyarakat, dan kita sebagai universiti teknologi pun kita patut bawa ilmu yang kita belajar tu kepada aktiviti kesukarelawanan. Kalau macam contoh yang akan datang ni, saya akan pergi sukarelawanan ke Indonesia lah untuk belajar mengajar 3D printing dekat
pelajar dan juga industri dekat sana lah. Jadi bagi saya, kita dah belajar dekat universiti, kenapa kita tak mengajar benda yang kita belajar tu waktu kesekolahwanan? Sebab kita kena faham tak semua orang berpeluang untuk mendapat peluang yang kita ada untuk sambung belajar macam ni. Sejauh mana tu saya tak dapat nak ceritakan macam mana, sebab bagi saya cara kita approach satu masyarakat tu yang menentukan sama ada kita berjaya atau tidak mencapai objektif yang kita bawa waktu program kesekolahwanan tu lah. Contoh kalau macam yang baru ni, yang ziarah mahabah dekat rumah anak yatim tu, bagi saya objektif saya tercapai. Di mana dekat sana sampaikan ada anak-anak yatim dan asnaf yang tanya macam, dia tanya saya, akak ada mak ayah lagi ke? Macam tu, sebab kami dah pergi 2 hari tapi program sehari je. Jadi benda tu bukannya kita menyentuh perasaan mereka, tapi mereka pun menyentuh perasaan kita, dan waktu tu lah skill komunikasi kita dengan mereka tu macam mana. Lagi-lagi kebanyakan yang kat sana tu pelajar sekolah rendah. Jadi kita nak jawab pun kena macam berhati-hatilah untuk pesanan kepada yang menonton lah, dan juga terutamanya junior-junior. Jangan kita terlalu menghadkan diri kita untuk belajar di dalam kuliah sahaja. Sebab di dalam kuliah kita hanya belajar teori. Keberkesanan ilmu yang kita pelajari hanyalah kita dapat lihat apabila kita mengaplikasikannya. Dan macam mana kita nak mengaplikasikannya? Memang kita ada banyak platform dekat dalam universiti. Tetapi kenapa tidak kita aplikasikannya di luar? Dan sambil kita aplikasikan ilmu yang kita ada, kita menyumbang kepada masyarakat. Jadi, cuba untuk keluar daripada zon selesa dan libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Walaupun hanyalah sebagai ahli sukarelawanan, mungkin daripada ahli macam saya sebelum ni hanya menjadi jawatan kuasa, lama-lama kita akan mampu untuk kita sendiri yang initiate aktiviti kesukarelawanan itu sendiri. Jadi harapan saya untuk diri saya sendiri adalah untuk lebih banyaklah melibatkan diri dalam kesukarelawanan, terutamanya pada masa lapang. Sebab bagi saya sangat pentinglah untuk kita sentiasa berinteraksi dengan masyarakat. Harapan saya kepada UMP pula, teruskan usaha-usaha untuk menyokong aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Untuk perancangan saya lah untuk bulan 6 dan 7 ni, insyaAllah program kesukarelawanan yang terdekat adalah pada 30 Jun hingga 4 Julai lah. Di mana saya akan menyertai tim UMP untuk melakukan ibadah korban di Thailand lah. Di mana kita menyantuni masyarakat Muslim di sana, melakukan aktiviti korban, dan ada sikitlah program anak angkat dekat sana. Dan untuk bulan 8 insyaAllah saya akan join tim fakulti pembuatan untuk ke Padang, Indonesia, mengajarkan ilmu 3D printing lah kepada pelajar dan juga industri dekat sana. So kesukarelawanan ni bukan sahaja dia mencantikkan lah kita punya personality, dia polish kita punya skill dan sebagainya, tapi sebenarnya dia juga merawat jiwa-jiwa kita. Sebab bagi saya, jiwa ni adalah the very first thing lah untuk kita menetapkan siapa diri kita, untuk kita mencari siapa diri kita, dan juga untuk kita membina siapa diri kita. Jadi kepada seluruh mahasiswa UMP, keluar daripada comfort zone anda dan sertailah aktiviti kesukarelawanan di universiti.